al-ahzab qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasuluh. Tatkala orang-orang yang beriman tadi, orang yang Allah kata wa antum a'launa in kuntum mu'minin tadi ini, tatkala mereka itu melihat akan kedatangan tentera al-ahzab yang demikian ramai itu, mereka kata inilah dia yang Allah dah janji, inilah yang Rasul juga yang dah janji. Dan benarlah Allah dan Rasul itu, janji Allah Rasul itu benar. Maknanya mu kalau beriman, mu diuji, dan mu akan berhadapan dengan rasa tak gentar menghadapi musuh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maka wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka kedatangan tentera Ahzab yang sedemikian ramai tidak sedikit pun menambahkan apa-apa ketakutan, menyebabkan ketakutan, kebimbangan, bahkan menambahkan pula keimanan. Mau bertambah iman kepada tentera musuh datang. Wa taslima, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hal ini berbeza dengan sifat orang munafik yang ada dalam perang Ahzab itu di kalangan umat Islam. Orang munafik ini dia kata mana boleh menang, dia tu orang mana? Kita sikit, baik kita balik rumah, jaga rumah kita, jaga anak isteri kita. Itu kan diceritakan awal dalam Ahzab, orang munafik. Bahkan mereka kata janji Allah tu dan Rasul tu tidak lain mereka hanya tipu daya. Tipu lah, hurur, tipu, menipu. Orang munafik kata Allah menipu tuan. Mana orang munafik dulu zaman Nabi, munafik sekarang akan datang dulu kini selama-lamanya sokong semua. Bila dia susah dia kata Allah menipu. Maka kita berulang ni kita ucul. Jadi mari kita ikuti huraian. Kesan pertama daripada penghuraian arahan ayat ini, ia dalam keadaan berada dalam kira-kira ada ketika jihad berperang menghadapi musuh. Tetapi sebenarnya maksud arahan ayat ini yang mu jangan bimbang, mu jangan takut, mu jangan lemah adalah meliputi semua keadaan. Dalam masa perang, dalam masa tak perang, dalam masa pilihan raya, pada sini pilihan raya, dalam masa tak ada pilihan raya, sama. Tak bimbang, tak rasa lemah. Kalau beriman, itu lahir dari sekedar berperang, bukan dari hanya sekedar berperang dengan segala variasinya pada berkaitan itu. Sebab pilihan raya tadi, ada orang sibuk kata hari ini buat beriman. Bukannya tak jadi. Agaknya dia baca kalau buat ini aku boleh buat lima. Tak jadi. Agaknya dia boleh Isnin baru. Kalau dia, tapi saya tengok mereka bagaimana tadi tu. Masuk-masuk dekat saya dan simpang. Sekelompok je lah dia. Allah atau dia melukiskan suatu keadaan yang tertinggi yang mesti mendasar di dalam kalbu seorang mukmin dalam menghadapi apa juga masalah. Bukan masalah perang, tapi masalah hidup setiap hari, setiap masa berhadapan dengan apa juga masalah. Jangan rasa lemah. Apalagi bila berhadapan dengan musuh yang hebat dan besar, yang nak menghancurkan Islam, menentang Islam. Karena orang yang mengucapkan masalah itu, dia merasa megah menjadi orang beriman karena dia yakin dan tahu benar-benar bahawasanya tempat pergantungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya datang dari Allah. Allah itulah yang memberi perlindungan, memberi keamanan, memberi kesejahteraan, memberikan rezeki dan sebagainya. Tapi bila orang tak beriman, walaupun dia Islam tadi, dia tak yakin dengan benda-benda ini. Dia yakin yang di depan mata dia. Depan mataku yang bagi beri 500 ni, buat tu. Aku mesti sokong waktu kan. Walaupun orang tu setan. Tapi dia kata lah, saya kata dia kata sokonglah setan yang dikenali. Kerana setan kali itu dia bagi beri 100, beri 300, beri 1000, beri. Beri macam-macam. Kita tahu apa makna beri. Tahu, nasib baik.
Kalau tahu kan. Baik. Mereka suatu ketinggian yang mengatasi seluruh kekuatan di bumi yang jauh dari dasar iman. Apa kekuatan di bumi ini yang tidak berdasarkan iman? Ataupun apa juga seluruh sendi hidup di bumi ini yang tidak bersumberkan dari beriman? Semua diatasi oleh Islam tadi. Mengatasi seluruh tradisi, mana ketinggian Islam dari orang beriman, mengatasi seluruh tradisi di bumi yang tidak dicetak oleh iman. Ini bahasa sastra kira. Mengatasi seluruh undang-undang di bumi ini yang tidak disyariatkan oleh iman. Ini oleh Allah lah yang kita imani. Dan mengatasi seluruh posisi atau kedudukan di bumi ini yang tidak ditumbuhi oleh iman. Suatu ketinggian yang walaupun tenaga lemah zahirnya, jumlah umat yang sedikit, kemiskinan harta pula, ialah pada zaman perang cabut tuan-tuan, musim kemarau yang sangat dahsyat, keadaan ekonomi negeri Islam ketika itu dia kata merosotlah, dalam keadaan down lah ekonomi. Nak pergi berpegang pula tentera Islam, kena pergi kira-kira 1000 km daripada Madinah, pergi ke Tabuk tu, menghadapi tentera Roman, empire besar yang mereka beratus-ratus tahun, yang punya angkatan tentera yang begitu punya gamai dan senjata yang hebat-hebat. Mereka ini sering berperang antara Rom dan Parsi, kan dua-dua empire besar. Tiba-tiba orang Islam diperintahkan Allah, yakni melalui Rasul, nak memerangi musuh. Tapi tak ada masalah. Orang yang beriman tadi, mana dalam keadaan ekonomi merosot pun, mereka masih mampu mempersiapkan angkatan tentera 30,000 orang menjadi sukarelawan lah kita. Tapi sebenarnya sukarelawan wajiblah menyambut seruan Islam untuk menghadapi musuh. Akhirnya belum sempat sampai ke Tabuk, musuh 400,000 tadi dahulu lah. Tengok, macam mana tentera Muhammad 30,000 orang datang nak jalan sampai ke tempat ni 1000 km. Kalau surat dia sekarang dah takut lah. Apa yang mereka takut lagi, meninggalkan tempat Tabuk tadi, medan yang sepatutnya mereka nak bertempur dengan Islam. Ini yang Allah terhibur lagi Allah. Takut. Pasal apa? Pasal orang beriman ini dia tak takut mati. Orang beriman dia tahu diperjuangkan yang benar. Wah, inilah yang kita boleh saksikan dalam sejarah. Tapi kita boleh saksikan juga bukan dalam sejarah, dalam realiti hari ini. Saya sebut kemarin pasal cerita Gaza. Kenapa bumi Gaza yang kecil sangat, kawasan berbanding kita kata dengan dunia Arab yang seluas negeri Arab lah. Mesir negeri Arab, Arab Saudi negeri Arab, Yaman negeri Arab, atau yang kecil sikit Syria negeri Arab, Iraq negeri Arab, Lebanon negeri Arab, Palestin negeri Arab, hingga sikit lah ada kemudian Algeria, Tunisia, Morocco atau Maghribi, lagi Libya. Mana kalau kita satukan bumi negeri Arab ni, yang mempunyai penduduk pula kira ratus juta, masih saja ada 80 juta. Cuma kalau tolak yang Kristian, ada lagi 70 juta. Tetapi mereka tak takut pun. Israel tak peduli sangat pun. Tapi kenapa dia sangat merasa terancam dengan bumi Gaza yang hanya ada 1,6 juta penduduk, dengan keluasan bumi hanya 365 km persegi, berbanding tadi dengan negeri dunia Arab ni, kalau diukur berbanding dengan Gaza tadi, bukan 100,000 kali ganda. Kerana mereka berpegang dan berbangga dengan menjadi orang beriman.
laknatullah yang telah mengisytiharkan bumi suci umat Islam sebagai ibu negaranya. Itu menunjukkan hebat. Orang takut, musuh takut. Dan Nabi pun dah beritahu. Dan Nabi pun dah tahu, tapi Allah tidak boleh. Nabi kata nanti kelak akan datang, kamu akan direbut-rebutkan oleh orang asing. Seperti mana orang yang kebuluran makanan merebutkan hidangan makanan yang terhidang. Lalu sahabat-sahabat tanya ketika itu kita sedikit ya Rasulullah. Akhilatun nahnu yawma idin ya Rasulullah. Terus kata bal antum katsirin. Ya, tapi kamu banyak. Walakinnakum usa'un ka usa'is sayy. Tapi ketika itu kamu adalah ibarat sampah yang hanyut. Buih dan sampah-sampah yang hanyut di air yang laju. Air lah. Current, water. Lalu sahabat mereka diudahkan. Macam mana boleh begitu? Karena Nabi katakan ketika itu Allah mencabut perasaan gerun di dalam hati musuh kamu terhadap kamu. Allah cabut. Wa yanzi'anna Allahu min qulubi aduwwikum. Wa yanzi'anna Allahu min qulubi aduwwikum ar-ruhba. Wa yanzi'anna fi qulubikum al-wahn. Allah cabut perasaan gerun melihat musuh-musuh kamu melihat kamu. Allah cabut perasaan gerun melihat orang Islam dari hati musuh. Maknanya mereka tengok Islam gerun. Nah, tapi kemudian bila masa dakwah Islam ramai tadi, orang tengok Islam, musuh tengok Islam tak gerun. Bukan tak bisa saja. Hilang pandangan melihat umat Islam digeruni yang tadi itu. Baru dengar tentera Islam datang 30,000 orang perjalanan menuju jauh. Subhanallah, macam berlari. Bahkan Allah campakkan pula dalam hati kamu orang-orang Islam al-wahan, penyakit wahan. Ini penyakitnya wahan, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu wahan. Tapi masa itu Allah campaklah hati orang Islam penyakit lemah jiwa. Penyakit tak lagi merasa berbangga sebagai orang Islam. Bila buat apapun seboleh-boleh tak nak dikaitkan dengan Islam. Ini semata-mata kerana kemanusiaan. Kita menghantar tentera kita melalui Muhammad satu kena tinggalkan. Pergi ke Bosnia, dululah seperang di Bosnia. Semata-mata kerana kemanusiaan. Bukan kerana sebab mereka Islam dan tidak Islam. Siapa ya? Melayu. Ini Melayu. Yang paling lama mereka di dunia. Jadi itulah tujuannya. Allah cabut perasaan gerun dari hati musuh dan Allah campak wahan dalam hati orang Islam. Lalu sahabat-sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa benda wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat-sangat cintakan dunia dan bencikan mati. Berebut dunia. Dunia dibubuhkan sana sini tak tahu tak boleh jangan mati kan. Takut mati pun. Takut kalau takut mati. Beramal sebab dia tak fikir mati. Apa buat kerja dalam dunia ni tak ada sedang